Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah kita dapat bertemu lagi dalam majlis 10 minit bersama Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Semoga Allah merezekikan kepada kita nikmat untuk terus dapat mempelajari hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kita masih berada pada hadis yang pertama, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad beliau. Beliau telah berkata, dengan sanad yang menyambungkan di antara kita sampai kepada beliau, Al-Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Al-Humaydi wa Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Dan sebagai riwayat au imra'atin yankihuha, sebagai ganti kepada au ila imra'atin yankihuha. Hadis yang pertama ini telah kita bicarakan beberapa hari berkenaan dengan siapakah dia Al-Imam Al-Humaydi, siapakah dia Sayyidina Sufyan Ibn Uyainah, siapakah pula guru Sayyidina Sufyan iaitu Yahya Ibn Sa'id, siapakah dia Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, siapakah dia Alqamah bin Waqqas. Dan Sayyidina Alqamah Ibn Waqqas Al-Laythi yang ada pada ulama berpendapat beliau adalah sahabat Nabi, pun begitu pandangan yang kuat mengatakan beliau hanyalah seorang tabi'in dan bukannya sahabat Nabi. Beliau telah berkata, Sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, saya telah mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar beliau telah berkata. Bermaksud hadis innamal a'malu binniyat ini telah dibacakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahan beliau sebagai khalifah, dan ketika beliau berkhutbah, berkemungkinan besar adalah khutbah Jumaat atau mungkin khutbah hari raya atau khutbah-khutbah yang lain. Sewaktu beliau berada di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedudukan mimbar Nabi adalah sama dengan kedudukan mimbar pada hari ini di Masjid Baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Sayyidina Umar telah membacakan hadis ini sewaktu beliau berkhutbah di atas mimbar Rasulullah pada zaman pemerintahan beliau. Beliau telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan hanya dengan niat. Sesungguhnya amalan-amalan hanya dengan niat. Lalu para ulama kita berbeza pendapat. Pandangan yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man sebagai contoh, mereka memahami hadis ini innamal a'malu binniyat dengan maksud sesungguhnya amalan-amalan yang sempurna adalah dengan sebab niat. Tanpa niat, amalan itu mungkin sah tetapi tidak sempurna. Namun kefahaman Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pula terhadap hadis ini, sesungguhnya amalan-amalan yang sah di sisi syarak adalah hanya dengan sebab adanya niat. Kalau tidak disertakan dengan niat, maka amalan-amalan tersebut tidak sah. Jadi di sini sudah berlaku perbezaan pandangan para ulama di dalam memahami apakah maksud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdaan baginda innamal a'malu binniyat. Secara asasnya amalan-amalan hanya akan diterima oleh Allah sekiranya disertai dengan niat kerana Allah. Kalaulah tidak diniatkan kerana Allah, maka amalan yang dilakukan itu akan menjadi sia-sia. Dan pun begitu, kalau kita melihat dalam kitab-kitab fiqh dibincangkan juga, ada amalan-amalan yang sah walaupun tanpa niat. Sebagai contoh, kalau seseorang itu berselawat kepada Rasulullah, maka amalan itu sah.
Katakan seseorang itu beristinja sebagai contoh tanpa dia berniat kerana Allah, maka ia adalah sah. Satu orang sebagai contoh memandikan jenazah dalam keadaan dia tidak berniat bahawa itu untuk memandikan jenazah, maka mandi jenazah itu adalah sah. Namun secara asasnya, walaupun perkara-perkara yang saya sebutkan tadi itu berlaku pengecualian daripada hadis innamal a'malu binniyat, pun begitu secara umumnya, secara asasnya, amalan-amalan yang dibuat kalau tidak kerana Allah, maka amalan itu tidak sah dan tidak diterima sebagai satu ibadah. Dan dalam masa yang sama, Nabi SAW juga menyatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya hanya seseorang itu akan menerima apa yang dia telah niatkan. Berarti kalau ada orang lain yang melakukan amalan diniatkan kepada seseorang, maka tidak diterima amalan itu. Contohnya, satu orang sembahyang, dia niat saja aku sembahyang zuhur untuk si fulan yang sedang tidur kerana Allah Ta'ala, maka solat itu tidak akan sah kerana seseorang itu hanya akan mendapat apa yang dia niatkan. Dia tidak boleh niatkan untuk orang lain, dia hanya boleh meniatkan untuk dirinya sendiri. Jadi tak ada istilah kita sembahyangkan untuk orang, kita sebagai contoh bersedekah untuk orang. Secara asasnya itu adalah tidak ada. Pun begitu, ada juga amalan yang kita lakukan dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan pahalanya kepada fulan bin fulan. Itu ada satu perbahasan yang dinamakan sebagai menghadiahkan pahala kepada seseorang. Itu tidak menjadi sebarang masalah. Namun kalau satu orang dia sembahyang dengan niat sembahyang ni adalah untuk fulan bin fulan, maka itu tidak diterima. Pun begitu, ada juga amalan yang boleh kita melakukan ibadah untuk orang lain. Sebagai contoh, ibadah haji, ibadah umrah. Ini adalah di antara contoh ibadah-ibadah yang agak lari sedikit daripada hadis ni, tetapi dengan sebab ada dalil-dalil yang khusus yang menyatakan bahawa amalan itu sah. Tetapi secara asasnya, setiap seseorang itu mesti melakukan amalan sendiri, dan kalau diniatkan untuk orang, maka secara asasnya tidak akan diterima amalan tersebut. Kerana Nabi menyatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya untuk setiap seseorang itu hanya apa yang dia telah niatkan. Dan di sisi para ulama kita dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sebagai contoh, mereka memahami wa innama likulli imri'in ma nawa ini sebenarnya juga menunjukkan bahawa selain daripada seseorang itu perlu berniat amalan itu kerana Allah, sekiranya amalan itu perlu diperincikan lagi, maka dia perlu meniatkan secara khusus. Sebagai contoh, kita melakukan salat kerana Allah, itu adalah berdasarkan innamal a'malu binniyat. Namun apabila solat itu kita kena pastikan ia solat zuhur ke, solat asar ke, sembahyang wajib ke, sembahyang sunat ke, maka ketika itu datanglah sabda Nabi yang berbunyi wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap seseorang akan mendapatkan apa yang dia telah niatkan. Lalu para ulama kita dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i memahami ayat wa innama likulli imri'in ma nawa, hadis ini, petikan hadis ini menunjukkan kalau seseorang melakukan solat zuhur tetapi dia hanya berniat saja aku melakukan solat kerana Allah, maka solatnya tidak sah kerana dia perlu memperincikan solat apa yang perlu dia lakukan. Baik, seterusnya Nabi SAW menyambung sabda baginda, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka barang siapa yang hijrahnya adalah menuju kepada dunia untuk dia mendapatkan dunia tersebut, atau hijrahnya adalah untuk menuju kepada seorang wanita supaya dia dapat menikahi wanita tersebut, maka hijrahnya adalah menuju kepada apa yang dia telah berhijrah untuk menuju ke sana. Bermaksud dalam hadis ini, Nabi SAW telah membawa satu contoh betapa amalan itu kalau secara zahirnya ibadah sekalipun, tapi kalau tidak diniatkan kerana Allah, diniatkan untuk sebab-sebab yang lain, maka ia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Nabi membawa dalam hadis ini seseorang yang telah meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah menuju ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Secara asasnya ini ibadah. Meninggalkan kampung halaman, tinggalkan harta, tinggalkan tanah, tinggalkan tempat lahir, semata-mata untuk menuju ke kota Madinah demi menjunjung perintah Allah. Secara asasnya ia adalah ibadah. Tapi kalaulah seseorang itu dia meninggalkan kota Mekah bersama-sama dengan para sahabat yang lain berhijrah ke kota Al-Madinah, tetapi niatnya untuk mendapatkan keuntungan dunia atau niatnya untuk mengahwini seseorang, maka walaupun secara zahir orang tak tahu apa yang ada dalam hatinya, yang orang nampak dia adalah seorang yang telah melakukan satu ibadah yang besar. Namun kata Nabi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tadi dengan sebab dia tidak berniat kerana Allah, hijrahnya, perpindahannya itu hanya sebenarnya menuju kepada benda yang dia telah berhijrah dengan sebab perkara tersebut. Maknanya kalau orang itu berhijrah untuk mendapatkan dunia, dia tidak akan mendapatkan Allah. Dia hanya mendapatkan dunia, lalu hijrahnya tidak diiktibar sebagai ibadah. Kalau seseorang berhijrah untuk mengahwini seseorang, maka hijrahnya bukan ibadah, tetapi untuk mengahwini seseorang semata-mata. Maka dengan sebab itulah hadis ini telah dijadikan sebagai hadis awalan dalam kebanyakan ataupun dalam banyak kitab-kitab para ulama, untuk mengajak kita bahawa dalam melakukan apa perkara sekalipun, lakukanlah ia kerana Allah. Sebagai contoh, Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama. Sebagian ulama berpendapat ini untuk menyatakan bahawa seorang yang ingin mempelajari hadis Rasulullah, dia kena sedar dia sebenarnya sedang berhijrah menuju kepada keredaan Rasulullah. Maka janganlah dijadikan hadis Rasulullah itu dibaca, dipelajari, tetapi bukan untuk mencari keredaan Allah dan Rasul, sebaliknya mencari keduniaan dan sebagainya. Maka kita yang mempelajari hadis Sahih Al-Bukhari, pastikan hijrah kita untuk Allah, untuk mencari redha Rasulullah. Moga-moga hijrah kita dalam mendalami hadis Rasulullah diterima oleh Allah dan dicintai pula oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah besok kita akan masuk ke hadis yang kedua. Perjalanan kita masih panjang, hijrah kita masih panjang untuk sampai ke hadis yang terakhir dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.